Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Kisah seram kita pada kali ini tak adalah seram mana pun, tapi lebih kepada pengajaran lah. Pengajaran yang kita nak sampaikan kat sini. Sebab tajuknya sendiri pun, dia disihir disebabkan hasad dengki seseorang. Tapi kisah kali ini pendek je. Saya tahu ramai yang tak suka cerita pendek. Ramai yang komen, buatlah panjang-panjang sikit. Tak best lah pendek-pendek sangat macam tu kan. Tapi itulah, kita kenalah balancekan juga. Ada yang pendek, ada yang panjang. Sebab masa saya sekarang ni memang limited. Ada beberapa orang yang request untuk cari cerita tu, cerita ni pun saya tak sempat lagi nak buat. So sorry lah sangat-sangat ya. Okay, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okay, ada satu kisah ni yang dia nak sharekan. Dan kisah ni dah berlaku dalam lebih kurang 15 tahun yang lalu pada saat dia tulis cerita ni lah. Dan kita bagi nama samaran dia sebagai sebagai apa ya? Mungkin kita kena cari nama dalam golongan mungkin kita kena cari nama dekat kita punya subscriber. Siapa ni ada satu ni, Abang Z Anik. Kita panggil Anip lah, panggil Anip kat dia. Senang kan? Lepas ni kita pilih je nama dekat dalam kalangan subscriber kita. Dah nak bagi nama samaran sangat, so rajin-rajin lah komen ya. Mana tahu tiba-tiba dah korang yang terambil. Saya terambil kan. Jadi tak payahlah saya nak susah-susah fikir lagi nama apa yang nak letak ya, nama apa ya, macam tu kan. Kita ambil je nama subscriber kita tu. Apalah salahnya, apalah nak susahkan sangat. Okay, kisah yang Anip ni nak sharekan kali ni, sebenarnya kisah ni berlaku lebih kurang dalam 15 tahun yang lalu. Masa dia tulis cerita ni, macam saya cakap tadi lah. Dan masa tu dia bekerja dekat salah satu syarikat kawalan keselamatan. Syarikat tu sendiri ada di Kuala Lumpur. Nak dijadikan cerita, pada 1 April 2008, Anip ni dinaikkan pangkat. Sebenarnya dia bekerja sebagai kerani je. Tapi bila dah naikkan pangkat tadi, dia dapat jawatan sebagai penyelia. Dia naik pangkat tu pun mungkin sebab komitmen yang dia tunjukkan lah. Ialah cara kerja dia. Katanya dia bekerja keras selama dia bekerja dekat situ. So bos dia nampak effort yang dia tunjuk tu, of course lah orang akan suka kan. Dan naikkan jawatan dia. Cuma tak sampai 2 bulan pun dia pegang jawatan tu. Lepas tu dia buat keputusan untuk berhenti kerja. Sebenarnya lepas orang dengar dia nak berhenti kerja, ramailah yang terkejut kan. Terutama sekali anak bini dia. Dah tu ramailah yang tanya, kenapa nak berhenti kerja? Ada masalah ke dekat tempat kerja sana? Yelah, setahu dia orang, kawan-kawan dia, family dia, dia orang tahu tau perangai Anip ni macam mana. Dia orang tahu yang Anip ni kalau buat kerja, memang orang kata committed habis lah. Ada satu malam tu, lepas dah selesai makan malam, isteri dia ni pun tanyalah dia kan, abang kenapa nak berhenti kerja? Ada masalah ke? Cuba cerita dengan saya. Tapi Anip, dia cuma mendiamkan diri je. Sebab, yelah dia tak ada jawapan untuk soalan tu semua tau. Dia sendiri pun tak faham kenapa dia buat keputusan macam tu. Dia tak tahu. Dia macam bela tau. Dan masa tu, dah beberapa hari dah dia rasa lesu, rasa letih. Dan dia rasa macam malas sangat nak fikir. Malas nak buat kerja, nak duduk je baring je macam tu kan. So bila dah jadi gitu, fikiran dia pun bercelaru, mood dia pun tak tentu. Bila dia duduk je dekat meja nak mulakan kerja ni kan, lagilah dia rasa macam malas gila, mengantuk. Ya seolah-olah orang yang tak ada semangat pun nak buat kerja. Katanya keadaan dia pada masa tu berlarutan sampai seminggu tau. Dah tu isteri dia pun tanyalah kan, habis abang dah berhenti kerja nanti, abang nak kerja apa? Dan Anip ni, dia diam je. Dia sendiri pun tak tahu dia nak buat apa. Dia nak kerja apa lepas ni, apa plan dia. Macam tak ada tau. So masa tu isteri dia pun pening kepala tengok keadaan dia macam tu. Yelah kalau dah tak kerja, nanti kan tak ada income kan. Habis macam mana nak sara keluarga? Lepas ni dah lah ada anak-anak. Dah tu isteri dia tadi pun cakap lah dengan dia, fikirlah masak-masak sebelum buat keputusan tu.
fikir elok-elok dulu. Sebenarnya isteri dia sendiri pun bekerja juga, bekerja dekat kerajaan lagi, dan katanya gaji isteri dia ni lagi besar daripada gaji dia. Cuma sebelum-sebelum ni memanglah dia orang kalau untuk bil-bil, untuk sewa rumah ke apa semuanya dia orang kongsi. Kalau dia dah tak ada kerja lepas ni, dia dah berhenti kerja macam gitu je, isteri dia lah yang nak kena support 100% kan. Cuma tak lama lepas tu si Anip ni nekat juga, dia nak berhenti kerja. Alasannya dia sendiri pun tak boleh fikir dengan elok tau alasan tu. Kenapa dia nak kena berhenti kerja? Jadi pada masa tu adalah duit simpanan dia sikit, dan dengan duit simpanan tu lah dia pergi buka kedai. Dia sewa kedai, buka kedai runcit. Kedai runcitnya pula dekat taman perumahan dia orang je lah. Jadi yelah senang lah kan, dekat je. Sebenarnya kedai runcit dia tu boleh kata dapat sambutan tau. Daripada awal lagi ramailah orang yang pergi beli barang-barang dapur semua kan. Tapi lama kelamaannya tu lingkup juga. Terpaksa dia tutup kedai tu. Katanya kedai tu bertahan 3 bulan je tau. Dalam masa 3 bulan lepas dia dah buka kedai runcit tadi, nafsu dia, semangat dia untuk bekerja tak ada, langsung hilang. Badan dia sendiri pun jadi lemah, dia selalu sangat ngantuk, lesu. Sudahnya, setiap kali dia pergi kedai sana, dia akan pergi tidur tau. Dia bukan berniaga apa pun. Ya, dia pergi tidur. Dia tutup kedai tu, lepas tu dia tidurlah dalam kedai. Ya kan kalau begitu hari-hari gayanya, memanglah akan lingkup kan. Dah, dia dah tutup kedai tadi, dah lingkup dah. Pada masa tu dia fikir, nak kena tukar bidang lain lah kan, nak try bidang lain pula. So, dia masuk pula dalam bidang pelaburan hartanah. Elok sangat lah tu kan kalau masuk dalam pelaburan hartanah ni. Satu je jual, berapa ribu dah dapat, berapa puluh ribu macam tu kan. Jadi pada awalnya tu ramailah kenalan dia, kawan-kawan dia kan yang sokong dengan apa yang dia buat ni. Dah tu semangat dia pun macam berkobar-kobar lah untuk buat pelaburan hartanah tu. Tapi bila dah nampak dah hasilnya tu, tiba-tiba je penyakit lama dia datang balik. Ya, mood malas dia mula datang. Dia mula rasa lesu, tak bersemangat, dan mulalah dia tak buat kerja-kerja yang sepatutnya. So dah tak buat kerja tadi, of course lah takkan dapat duit kan. Masa tu dia jadi penganggur balik. Katanya dia seolah-olah tak mampu tau nak melakukan sebarang kerja. Jadi sehari-hari dia tu dia banyak habiskan masa dia dengan anak-anak dekat rumah. Dan keadaan ni semua berlanjutan dekat dengan setahun tau. Sampailah satu hari tu dia pergi ke kedai nak beli barang dapur macam tu lah. Masa dia nak bayar barang-barang yang dia beli dekat kaunter, tiba-tiba je ada salah seorang pelanggan ni tegur dia tau. Pelanggan ni sebenarnya seorang pakcik tua, dan pakcik tu macam pakai kopiah macam tu lah. Lepas tu pakcik tegur dia, Assalamualaikum nak. Pakcik tu senyumlah ke arah dia kan. Lepas tu dia pun senyum balik, dia jawab Waalaikumsalam. Dah lepas Anip jawab salam tadi, pakcik tu terus tarik tangan Anip ni pergi dekat satu sudut. Dan pakcik tu cakap macam ni tau, maaf nak, pakcik nak tanya, anak okey ke tak ni? Jadi Anip tadi pun macam sentap lah kan. Tersentak tau, tersentak bukan sentap. Tiba-tiba, kau kenapa? Bukan macam tu tau. Tapi dia macam tersentak lah. Kenapa pakcik tanya kan? So dia pun diam je. Dia tak tahu nak jawab apa. Yelah sebab dia sendiri pun tak faham kenapa pakcik tanya macam ni. Datuk dia pun tanyalah pakcik tu kan, kenapa pakcik? Ada pakcik cakap, pakcik tengok ada benda yang tak kena dengan anak ni. Kalau ada masa, pergilah jumpa ustaz ke, jumpa tok guru ke. Takut nanti kalau lama-lama kan memudaratkan diri pula. Pakcik tu cakap macam tu tau, sambil-sambil pakcik tu tepuk-tepuk bahu si Anip ni. So masa tu sekali lagi si Anip ni terdiam je. Dia tak tahu nak jawab apa, dia tak tahu nak cakap apa, dan dia sendiri pun tak faham kenapa pakcik tu cakap macam tu dengan dia. So masa tu sekali lagi Anip ni tanya dengan pakcik ni. Yelah sebab dia tak faham kan, dia nak dapatkan kepastian sebenarnya apa yang jadi dengan diri dia, apa yang pakcik ni tahu. Dah tu pakcik cakap, pakcik nampak macam ada benda ni yang menumpang dekat badan kamu. Rasanya ni benda tak elok. Tadi masa dekat kaunter, pakcik nampaklah benda tu ada bertenggek dekat bahu kamu. Terkejut pakcik. Lepas pakcik dah bacakan ayat suci Al-Quran, terus benda tu lari. Jadi masa tu Anip ni terdiam. Dia sendiri pun terkejut dengan apa yang pakcik cakap. Tak lama lepas tu Anip tadi pun minta diri lah kan. Minta diri nak balik dah. Dalam masa yang sama juga pakcik tadi bagi dia nombor telefon ustaz, seorang ustaz ni, dan nama ustaz tu Ustaz Hasnul tau. Dia katanya dia genggam kuat-kuat kertas yang ada nombor telefon Ustaz Hasnul tu. Masa tu Anip ni nekat.
Sampai je rumah nanti, dia akan telefon Ustaz Hasnul. Minggu depannya tu, pada hujung minggu, barulah dia berkesempatan untuk jumpa dengan Ustaz Hasnul. Pada masa tu, dia pergi dekat rumah Ustaz Hasnul ni dengan isteri dia. Dah tu Ustaz tadi pun sambut dia orang berdua ni dengan mesra katanya. Dan dia pun ceritakanlah dengan Ustaz ni tujuan dia datang ke rumah Ustaz tu kenapa kan. Dia ceritakanlah apa yang berlaku pada diri dia. Ustaz tadi pun mengangguk je, tandanya faham. Dah, dia orang masuk ke rumah Ustaz tu dan setengah jam juga Ustaz Hasnul periksa badan Anip ni tau. Periksa secara batin, bukan periksa macam doktor-doktor periksa dekat hospital tu. Masa tu Ustaz Hasnul tadi baca-baca ayat suci Al-Quran sambil-sambil dia usap badannya Anip ni. Dan kadang-kadang tu nampaklah dahi Ustaz ni macam berkerut-kerut tau. Dah, selesai dah Ustaz tadi baca, periksa semua. Ustaz tadi pun bagilah segelas air untuk Anip ni. Segelas air yang orang kata air tawar macam itulah kan, yang dah dibacakan sesuatu. Dan tak lama lepas tu Ustaz Hasnul tadi pun terangkan dekat Anip ni. Dia cakap macam ni lah Anip, sebenarnya ada makhluk jahat yang dah menumpang dekat badan kamu ni. Saya tak boleh nak bagi tahu secara terperinci tentang makhluk ni, tapi apa yang boleh saya bagi tahu, makhluk ni dihantar oleh seseorang untuk hancurkan kamu dan juga keluarga kamu. So masa tu Anip ni pun macam terkejut lah kan. Dia pun tak sangka yelah benda-benda macam ni boleh berlaku dalam hidup dia. So dia cuma saling berpandangan je dengan isteri dia. Dah tu Ustaz tadi cakap lagi, ada orang dengki dengan kamu ni. Mungkin diorang sakit hati dengan apa yang kamu ada berada. Mungkin juga dengki pasal kerja ke, keluarga ke. Itu saya pun tak pasti sangat lah. Cuma sekali kita fikir kata dasarnya dekat sini dengki lah kan. Jadi start daripada hari tu Anip tadi pergi dapatkan rawatan dekat rumah Ustaz Hasnul. So bukan sekali dua je lah dia pergi dapatkan rawatan tu, tapi macam yelah ada rawatan susulan lah kan. Dan Alhamdulillah katanya Alhamdulillah makin kesini dia rasa macam makin okey. Semangat dia pun yang dulunya hilang tak ada, sekarang ni dah ada balik semangat tu. Tenaga dia yang sebelum ni selalu letih, lesu, sekarang dah bertenaga balik dah. Alhamdulillah lah, keadaan yang macam hari tu dah tak berlaku dah pada dia. Dah tu Anip cakap makin lama makin banyak pula Ustaz Hasnul ni cerita dekat dia. Yelah sebab dah makin lama kenal kan. Ya, akhirnya Ustaz Hasnul ni bagi tahu juga apa yang sebenarnya berlaku dengan diri Anip ni. Katanya ada satu makhluk ni menumpang dekat badan Anip. Dan Ustaz tu gambarkan makhluk tu tinggi dia 3 kaki. Makhluk tu hitam legam. Dah tu dia ada tanduk dan dia punya lidah ni panjang macam gitu. Dah tu Ustaz Hasnul bagi tahulah kalau ada orang yang kuat agama, ustaz, ketuk guru ke apa, diorang ni semua mungkin boleh nampak makhluk tu. Dah tu Ustaz Hasnul tadi bagi tahu kata makhluk ni sebenarnya dah dihantar oleh seseorang yang sakit hati dengan Anip ni. Bila Anip ni siasat, selidik betul-betul kan, barulah dia dapat tahu rupa-rupanya ada salah seorang pekerja dekat syarikat lama dia yang tak puas hati bila dia naik jawatan hari tu. Tapi tak apalah, biar je lah. Dia pun tak terfikir untuk balas dendam ke apa. Dan katanya makin hari, makin lama dia dapatkan rawatan daripada Ustaz Hasnul tu, makin dia rasa bersemangat untuk bekerja. Katanya berkobar-kobar pula dia rasa semangat untuk kembali bekerja. Alhamdulillah lah kan. Dan apa yang berlaku sebelum ni, dia cuma jadikan benda tu sebagai pengalaman dan juga pengejaran untuk hidup dia. Dan dia ada pesan kat sini dekat kita semualah. Dia katanya berhati-hati dalam pergaulan. Sebab yelah orang kata rambut sama hitam tapi hati lain-lain kan. Dah tu dia pesan untuk mereka-mereka yang ada hasad dengki tu, tak payahlah nak gunakan cara macam gini untuk jatuhkan orang. Hormatlah sikit. Itu dah rezeki dia. Terima je lah. And betul juga kan orang kata rezeki tu datang tak salah alamat. Jadi kalau dia dapat rezeki tu pada hari ni, mungkin rezeki kita lain pula yang Allah nak bagi. Kalau dia dapat duit, rezeki dia dalam duit macam tu kan, mungkin kita akan dapat beras, dapat lauk. Kan sama je tu. Jadi itulah rezeki masing-masing. Tak perlulah kot nak dengki, alah kenapa kau dapat, kenapa aku tak dapat. Sebab itulah kita macam kena banyak merenung kan, banyak berfikir, kenapa jadi macam ni, kenapa Allah buat macam ni. Mesti akan ada hikmah tau. Saya pun selalu cakap dengan adik-adik saya, kalau jadi apa-apa dalam hidup ni, jangan nak cepat melatah. Fikir dulu. Kalau sekarang ni tak dapat jawapan, macam jadi sesuatu yang buruk lah dalam hidup dia kan, lepas tu sekarang ni tak dapat jawapan, kenapa boleh jadi macam ni ya? Tak dapat lagi jawapannya. Tak apa, biarkan masa berlalu dan pada satu saat nanti
kita akan nampak tau apa hikmah di sebalik kecelaruan yang berlaku dalam hidup kita pada hari itu. At the end, kita akan dapat juga hikmah. Cuma kita kena belajar cara untuk berfikir dengan positif. The end. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang terhibur. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, Anip.